Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Puan Rafidah binti Abdul Aziz, Presiden Persatuan Biblioterapi Malaysia atau singkatannya Perbima, mewakili exco dan juga ahli-ahli dari Perbima ingin memperkenalkan YouTube channel kami yang bakal dilancarkan tidak lama lagi. Diharapkan melalui YouTube channel ini, para ahli dan juga mereka yang berminat dengan biblioterapi dapat sama-sama berkongsi dalam memberitahu mengenai pengalaman mereka, apakah buku-buku atau bahan-bahan bacaan yang mereka merasakan dapat memulihkan, memberi manfaat dan juga sebagai satu motivasi di dalam kehidupan mereka. Jadi melalui YouTube channel ini juga kami akan selitkan dengan beberapa video-video yang berkaitan dengan terapi yang sesuai diamalkan oleh masyarakat Malaysia. Saya ingin memperkenalkan Persatuan Biblioterapi Malaysia kepada anda semua. Persatuan Biblioterapi Malaysia atau Perbima telah ditubuhkan pada 31 Oktober 2017 yang mana ianya telah berdaftar dengan ROS. Tujuan utama penubuhan Perbima adalah bagi memberi kesedaran dan seterusnya memperkenalkan kaedah biblioterapi sebagai kaedah intervensi untuk menyelesaikan masalah dan kesukaran dalam menangani gangguan tingkah laku dan minda di kalangan kanak-kanak, remaja dan juga golongan dewasa di mana kaedah ini akan menggunakan bahan-bahan kesusastraan yang terdapat di perpustakaan, di rumah, mahupun di mana sahaja yang sesuai untuk dilaksanakan dalam kaedah biblioterapi ini. Oleh itu, melalui Persatuan Biblioterapi Malaysia atau Perbima, objektif yang pertama, memupuk kesedaran pentingnya membantu melahirkan masyarakat yang mempunyai minda yang sihat dan positif melalui pembacaan. Pembacaan tidak semestinya melalui buku-buku sahaja, tetapi di zaman teknologi ini, kita mempunyai banyak lagi saluran lain yang boleh kita gunakan untuk memantapkan diri, mengembangkan potensi diri dan juga memulihkan perasaan-perasaan dan tekanan-tekanan yang dihadapi. Kedua, mengenal pasti bahan-bahan bacaan yang mempunyai unsur-unsur biblioterapi bagi kegunaan pengguna yang mempunyai masalah dalam kehidupan mereka. Dan di sini juga kami ingin memperkenalkan bahawa bahan-bahan biblioterapi adalah bahan-bahan yang unik di mana seseorang itu apabila membacanya mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi berdasarkan bahan bacaan yang telah dibaca. Ketiga, menyediakan jalan penyelesaian kepada mereka yang bermasalah ini dengan mengesyorkan bahan bacaan yang menyamai masalah yang sedang mereka hadapi. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, ahli-ahli di dalam Persatuan Biblioterapi Malaysia terdiri dari pelbagai kategori, iaitu ada di antara mereka yang dari bidang perubatan, dari bidang pendidikan, suri rumah dan juga pelajar-pelajar daripada IPTA dan juga IPTS. Keempat, memberi kesedaran kepada para kaunselor dan guru di Malaysia untuk menyedari bahawa perpustakaan berperanan untuk membantu dalam menyediakan atau mengesyorkan bahan-bahan yang boleh digunakan semasa sesi kaunseling dan juga pembelajaran bagi mengenal pasti golongan yang bermasalah ini. Yang kelima, menggalakkan golongan ini untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi secara realistik dan rasional. Keenam, membantu menurunkan peratusan kanak-kanak dan remaja yang terlibat dengan masalah sosial. Objektif ketujuh, menggalakkan budaya membaca di kalangan golongan ini secara berterusan sama ada pembacaan kendiri, pembacaan berpandu atau melalui sesi bercerita. Kelapan, objektif yang terakhir iaitu perpustakaan sebagai platform yang akan menyediakan persekitaran yang kondusif serta mencadangkan buku-buku yang bersesuaian bagi golongan seperti ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, apabila kita sebut mengenai membaca, ramai masyarakat Malaysia akan merasa terbeban kerana pada mereka membaca ini adalah satu perbuatan atau aktiviti amat berat. Tetapi biblioterapi bukan hanya sekadar membaca, tetapi ianya juga adalah satu terapi penyembuhan, iaitu apabila seseorang itu membaca bahan-bahan yang dikategorikan sebagai biblioterapi, ianya adalah satu metod ataupun teknik di mana ia bukan membaca keseluruhan buku, tetapi ianya membaca chapter-chapter atau bab-bab di dalam buku yang mempunyai elemen-elemen yang boleh memberi kesembuhan dan ataupun menyelesaikan masalah
dalam kehidupan seseorang. Buku itu sendiri mempunyai kuasa untuk memulihkan sekiranya kita percaya bahawa diri kita mampu untuk berubah, mampu untuk pulih daripada keadaan yang kita hadapi. Dan biblioterapi juga bukan memupuk minat membaca sahaja. Kerana sekiranya kita ingin membaca sahaja, maka itu bukanlah biblioterapi. Saya ingin bertanya kepada tuan-tuan dan puan-puan, apabila tuan-tuan puan membaca buku, di para mana atau petikan kata yang mana yang tuan-tuan dan puan paling ingat dan memberi impak yang besar dalam kehidupan? Saya percaya tak ramai di antara kita ingat, kerana apabila kita membaca sesebuah buku ataupun kita menonton filem, kadang-kadang itulah yang dipanggil hiburan ataupun untuk menambah pengetahuan. Jarang di antara kita yang apabila kita membaca novel dan sebagainya, kita mengingati para-para tertentu atau petikan-petikan yang kita rasakan cukup memberi kesedaran dalam hidup kita. Oleh itu, perbezaan di antara minat membaca ataupun budaya membaca dengan biblioterapi ialah biblioterapi mempunyai kuasa dalam penyembuhan ataupun memberi ketenangan dalam hidup. Dari situ barulah kita akan memperolehi kebahagiaan dalam hidup. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, apabila kita mengaitkan di antara pembacaan dengan terapi, iaitu penyembuhan jiwa, maka bahan-bahan yang kita pilih itu semestinya adalah bahan-bahan yang mampu memberi kesan yang mendalam dalam kehidupan kita. Oleh itu, melalui YouTube channel ini, kami ingin berkongsi banyak sangat maklumat, banyak pengetahuan dan juga banyak terapi yang lain-lain yang boleh menyumbang kepada pemulihan jiwa, kepada ketenangan diri dan juga untuk meningkatkan potensi diri supaya kita menjadi masyarakat yang lebih positif mindanya. Jadi, kepada sesiapa yang berminat untuk menghantar video-video atau berkongsi dengan kami mengenai bahan-bahan bacaan yang sesuai, anda bolehlah berbuat demikian dan menghantarnya ke email yang terdapat di bawah ini. Oleh itu, sebagai tanda penghargaan dari Persatuan Biblioterapi Malaysia, kami amat berharap dengan YouTube channel ini kita dapat membantu masyarakat dan juga dapat lebih yakin dalam pembacaan kita dan apakah bahan-bahan yang boleh meningkatkan positif dalam diri kita. Dengan itu, sekian sahaja pengenalan mengenai biblioterapi dan juga Persatuan Biblioterapi Malaysia daripada saya dan semoga kita semua akan mendapat manfaat daripada YouTube channel ini. Terima kasih.